يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan beri kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayangnya kepada kita. Dia ambil berat, dia padu peduli kepada kita dengan bahawa dia memilihkan kita di dalam kalangan makhluk-makhluk dia untuk jadi hamba dia yang beriman kepada dia, untuk jadikan seorang makhluk yang jadi hamba kepada dia, menjadikan seorang yang beriman yang taat kepada dia. Alhamdulillah. Serta pula dia tunjuk kepada kita jalan yang betul, jalan yang membawa kita kepada selamat, bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di malam yang mulia ini, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga, Allah mahimpunkan kita di rumah dia, di masjid yang penuh dengan barakah. Di samping tu dia himpun pula kita, dia mengada kepada kita satu majlis yang kita harap bahawa majlis kita ini majlis yang banyak, yang dipenuhi dengan rahmatnya, yang dipenuhi dengan sakinah, yang dipenuh dengan para malaikat. Begitu harapan kitanya. Majlis kita diminta saya teruskan kitab Taqribul Ikhwan sebagai sambung di atas apa yang kita telah baca, yang kita telah hurai yang pada masa yang telah lalu. Oleh itu majlis kita di malam ini tidak seperti biasa. Majlis kita baca kitab. Cumanya saya tak ingat kat mana yang kita beradu dulu sampai kat mana, kita nak mula kat mana. Ada yang hadir kat mana kita beradu dulu? Halaman surat berapa? Ada tak? Tak ada siapa ingat? Untuk kita nak khatamkan kitab ini. Ha? 25.
bahasan sifat takwin. Situ. Sifat kalam. Dua tiga. Muka surat tu boleh jadi tak sama. Kali yang saya pegang ni muka surat 2-3 bahasan sifat kalam kat situ. Betul tak? Betul situ. Kalau kat situ kita mai mula kat situlah. Kalau ingat kat situ, saya tak ingat juga tak tanda. Kemudian masa kitanya, kita nak ambil masa lama mana ni? 1 jam lebih kurang gitu. Saya 8.15 lebih kurang sampai 8.30 lah insya-Allah taala. Begitulah lebih kurang. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bahasan sifat kalam. Tajuk di sini satu tajuk. Tajuknya berkenaan dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah maklum bahwasanya kesemua mukallaf, kesemua kita yang sampai umur 15 ke atas, bermula daripada 15 ke atas, serta berakal, serta sampai dakwah, sampai seruan agama Islam kepada kita, kesemua mesti kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya kita kena belajar sifat-sifat yang wajib bagi dia. Kita kena tahu sifat-sifat dia. Di antara sifat yang wajib bagi dia, yang dia mensifatkan dia di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifatkan dia di dalam hadis yang sudah jadi ijma' ulama, iaitu kalam. Tajuk dianya kalam, bahasan bercara dia macam mana, dan setengah daripada sifat ma'ani itu kalam. Ma'ani sifat kalam ini setengah daripada sifat ma'ani. Ulama usuluddin dia membahagikan sifat kepada sifat yang bangsa ada dan sifat yang bangsa sungguh. Hak sungguh itu terbagi kepada sifat nafsiyah, salbiyah, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani iaitu sifat yang bangsa ada. Sifat ni hakikat dia, diri dia tu ada. Kalau kita nak banding, hak kita boleh tengok, hak kita boleh dapat dengan pencenderaan kita, bandingnya seperti masim, seperti hijau, seperti warna-warna, seperti segala rasa-rasa. Masim, pedas, manis, warna hijau, biru, merah, kuning, itu nama dia sifat yang bangsa ada. Itu dinamakan di dalam istilah ulama kalam, ulama usuluddin, nama sifat ma'ani. Nisbah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama usuluddin bahagi begitu. Ada bagi Allah sifat ma'ani. Allah bersifat dengan beberapa sifat ma'ani,
yang satu daripadanya yang diantaranya kalam. Itu makna setengah daripada sifat ma'ani itu kalam. Maknanya kalam ini satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia kalam? Iaitu nama bagi satu perkara, nama bagi satu sifat yang ada ia pada zatnya ta'ala, satu sifat yang ada pada Allah. Bukanlah sifat yang kita duduk bercara ini nama bagi berkata-kata atau bercakap. Itu dia nak jaga, kerana ini setengah daripada tempat silap faham orang Melayu, tempat silap faham orang baca kitab dengan secara sepitah lalu, dengan cara tidak halus. Bila kata kalam artinya berkata-kata dan bercakap, bukan. Dia nak jaga situ. Sifat kalam Allah bukan dengan mana berkata, bercakap, sebagaimana disengkakan oleh orang-orang awam kita, orang-orang biasa, orang-orang orang biasalah, orang-orang biasa, orang yang tidak boleh nak faham cakapan ulama, orang yang tak boleh nak memahami Al-Quran dan hadis, orang yang orang ramai ni, orang umum dia panggil, orang awam. Dia sengkau kata bila kata kalam makna bercakap. Itu bukan, tak betul hak tu. Kalau begitu, kalau dah kalam bukan dengan makna berkata, terjemah yang tak membawa kepada semabul, tak membawa kepada kesamaran. Semabul kesamaran, kekeliruan. Terjemah yang tak buat bagi jadi keliru. Semabul keliru dengan yang demikian itu, dengan berkata-kata itu, bahawa dikatakan perkata. Atau terjemah kalam dengan perkata itu tak keliru dengan berkata. Sebab kalam yang dinamakan sifat ma'ani itu kalam dengan makna satu sifat yang ada pada zat. Kalam dengan makna sifat yang ada pada zat, bukan berkata. Sebab berkata itu bukan perkara ada. Oleh itu dia kita nak belajar supaya faham betul-betul di dalam tajuk sifat kalam atau di dalam tajuk ilmu akidah dengan secara dengan aliran khalaf ni, mesti kita kena tahu perkara ada dan perkara tak ada. Kena tahu perkara tu dulu. Perkara yang kita duduk tengok, yang kita duduk jamuh, yang kita duduk rasa ni, dia ada perkara ada perkara tu, perkara yang bukan ada, hanya sungguh saja. Paling kurang kita kena kenal hak tu. Kalau kita tak faham hak ni, kita tak boleh fahamlah cakapan ulama kalam, ulama usuluddin. Kadang kita keliru antara perkara ada dengan perkara sungguh. Contohnya buah, segala buah-buahan, segala jirim, itu perkara yang ada. Segala rasa, manis, pedah, masim, masam, itu segala perkara yang ada. Yang kedua, perkara bukan ada, hanya sungguh sahaja. Yang dikatakan perkara amrun i'tibari, seperti luruh buah durian, pecah botol, pecah kaca,
betul besi, belak besi, berhimpun, bercerai, itu bukan perkara yang ada. Itu nama amrun i'tibari. Panjang pendek itu bukan ada. Kalau rasa keliru lagi perkara yang tersebut, kita susah sikit nak faham lah. Macam mana aku tak nampak panjang pendek ni kata bukan ada, aku duk nampak panjang pendek. Tu memang kita tu tak boleh nak faham tu. Yang kita nampak perkara yang panjang, bukan kita nampak panjang. Yang kita nampak perkara yang pendek, benda yang pendek tu. Pendek dia tu bukan perkara yang dipandang, bukan jenis dipandang. Pendek panjang itu amrun i'tibari, perkara yang bangsa kira-kira saja. Bukan ada, bukan boleh kita nak nak rasa, boleh kita nak jamah, boleh kita nak sentuh, tak boleh. Atau kena faham kat situ. Kita langkah lagi, bergerak dan diam, itu amrun i'tibari, bukan ada. Kita berjalan tu bergerak, amrun i'tibari. Bila dah kita faham situ, kita bercakap ni ada ke tak ada? Bercakap. Bila kita nak tahu ada tak ada, kita kena faham dulu apa dia bercakap. Kalau kita taswir, menggambarkan bercakap dengan satu gambaran, dia hukum lain. Kalau bagi saya, makna bercakap ini nisbah dengan yang saya faham. Boleh jadi orang kat sini dia faham macam lain. Kalau biasa, kalau kat petani, kalau kata bercakap, iaitu diri mengeluarkan suara. Kita gerakkan mulut kita, gerak lidah supaya keluar suara. Itu makna bercakap. Kalau orang kat KL ni faham macam mana bercakap? Sama tak? Sebab kita nak tahu istilah bahasa tu. Saya rasanya sekadar yang saya duk bergaul ni, rasanya sama saja. Sama saja, bercakap, bersembang. Kalau bahasa petani betulnya berkecek. Orang petani dia kata berkecek. Berkecek, bercakap, berkata-kata, iaitu diri usaha mengeluarkan suara. Kita gerak nganga, buka mulut kita, gerak lidah kita mengeluarkan angin tu, keluar suara. Itu makna bercakap. Bila dah itu makna bercakap, begitu kita boleh faham bahawasanya bercakap ini amrun i'tibari. Sebab diri kita gerak mulut, gerak lidah, itu makna bercakap. Itu amrun i'tibari. Bila dah amrun i'tibari, kita dapat fahamlah bahawasanya dia bukan ada. Amrun i'tibari bukan ada. Bila bukan ada, kita nak tarjamah sifat ma'ani, tak betul lah. Kalam sifat ma'ani, sifat bangsa ada. Kita tarjamah dia dengan amrun i'tibari. Sebab itulah almarhum tuan pengarang kita, dia kata bukanlah sifat kalam yang kita duduk bercara ini nama bagi berkata-kata. Bukan. Walaupun di dalam kitab Arab, setengah daripada kitab Arab ni yang saya nak jaga takut kita keliru. Ada dinakal di dalam kitab Arab, kata kalam nafsi Allah dihurai, ditafsir dengan kata al-qaulul ladzi. Al-qaulu tafsir dengan al-qaulu alladzi yajiduhu fi khaladih atau fi khaldih. Al-qaulu, kalau kita belajar bahasa Arab,
dengan sepitah lalu masdar. Qala yaqulu qawlan. Bila masdar ialah amrun i'tibari. Semua masdar amrun i'tibari. Pukul, bergerak, berjalan, berlari, semua tu itu masdar nama dia. Itu amrun i'tibari. Kalau qala yaqulu qawlan, qawlan makna kalau terjemah bahasa Melayu berkata. Oleh itu tepat yang jadi keliru. Kita kena tahu ulama yang mentafsirkan kalam dengan makna al-qaul bukan tujuan dia dengan makna masdar. Al-qaul di situ itlaq masdar dikanaki dengan dia isim maf'ul. Al-qaul dengan makna maqul, bukan al-qaul dengan makna masdar, dengan makna takallum. Al-qaul dengan makna mutakallam bih. Al-qaul dengan makna maqul. Sebagaimana Imam Fakhrul Razi tafsir di dalam kitab di muqaddimah bagi tafsir Al-Kabir bagi dia. Bukan, Imam Al-Alusi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, di muqaddimah tafsir Ruhul Ma'ani. Oleh itu supaya jadi berbeza antara masdar dengan isim masdar, antara masdar dengan sifat ma'ani, terjemah yang tidak membawa kepada keliru, iaitu kalam yang sifat ma'ani diterjemah dengan perkata, kalam yang masdar diterjemah dengan berkata. Beza. Kalau tak faham perkata, boleh kita belajarlah mana maksud dengan perkata. Satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ialah dhid bagi bisu, gulawai bagi bisu. Kalau tak ada dia, Allah bisu. Ada dia, tak bisu. Itu satu sifat tu nama dia kalam. Itulah yang diterjemah dengan perkata. Itu maksud almarhum pengarang kita dan juga almarhum Pak Da'ah dan ulama-ulama yang sealiran dengan mereka rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Maka kerana Tuhan bersifat dengan dia dengan perkata, dengan kalam, itulah berkata-kata ia dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Bila Allah ada sifat kalam, dia bercakap dengan siapa yang dia kehendak. Kalam dengan makna bercakap bukan dinafi, disabit juga. Allah bercakap. Ijma' ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan takallum, tidak khilaf. Allah bersifat dengan takallum. Hanya yang jadi khilaf apa makna takallum, apa maksud dengan Allah bersifat dengan sifat kalam, apa makna bercakap Allah. Itu yang jadi khilaf. Tentang Allah bersifat dengan berkata-kata, itu sabit ijma' ulama. Walau Mu'tazilah sekalipun kata Allah bersifat dengan takallum, tak ada siapa nafi. Cuma yang Mu'tazilah nafi sifat kalam yang diisbat oleh Ahlus Sunnah. Hak kita Ahlus Sunnah menyabit, iaitu kalam dengan makna ismi, kalam dengan makna perkata. Itu Mu'tazilah dia nafi. Adapun Allah bersifat dengan berkata, dia tak nafi. Allah berkata, Allah bercakap. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyabit dua. Allah bercakap. Dia bercakap dengan sebab apa boleh dia bercakap? Dia bercakap dengan apa? Dengan sifat perkata. Kalau tak ada sifat perkata, dia tak boleh nak bercakap. Dia bercakap dengan siapa yang dia kehendak. Dan kerana ada pada Allah sifat itu, sifat perkata atau sifat kalam,
dia tak bisu, dia tidak bisu. Dan sifat kalam itu bukan ia daripada bangsa huruf suara. Kalam tu bukan jenis daripada bagai huruf suara, bukan. Dia bukan huruf, bukan suara. Kerana mabda' bagi takallum, nak boleh bercakap humbi ataupun upaya boleh bercakap dah. Kalau bercakap bahasa boleh jadi, saya agak kata betul lah yang saya kata, upaya, tenaga, kekuatan boleh bercakap. Maka kekuatan, upaya, tenaga boleh bercakap itu bukan huruf, bukan suara. Atau kata sifat kalam itu bukan ia daripada bangsa huruf suara. Zahir ia sifat kalam tu sifat kalam tu bukan daripada bangsa huruf suara dengan selekeh-lekeh perhati, dengan serendah-rendah perhati. Kita perhati dengan mudah-mudah, dengan sepitah lalu pun faham dah. Tu bahasa petani dia panggil lekeh. Lekeh ni rendah. Dengan perhati mudah-mudah, tak payah mendalami. Perhati mudah-mudah pun faham dah. Tenaga boleh bercakap, maknanya huruf suara. Dan pasal ada padanya, kerana ada padanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat itu, maka sedia kala dan sentiasa tidak hilang. Sedia kala sebelah awal, dan sentiasa ni sebelah akan datang. Makna sedia kala dan sentiasa tidak hilang ia Allah mesediakan perkataan, atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa yang ia kehendak. Maka kerana sungguh dan berlaku perkara inilah, iaitu mesediakan perkataan, dikatakan Tuhan tak diam. Dikatakan oleh ulama, dibangsakan kepada Allah, ulama bangsa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu tidak diam. Memang sulit sikit tajuk ni nisbah dengan kita, kerana tajuk ataupun bahasan ni jarang kita dengar. Bila jarang kita dengar, dengan sebab jarang ulama, jarang tuan guru ataupun orang-orang ceramah, ahli penceramah bercakap. Bila kurang bercakap, dia jadi liar dengan kita. Jadi liar, jauh. Cuba kita tanya, aku dengar berapa kali tajuk ni seumur hidup. Boleh jadi kita dengar siapa kedak 5 kali. Tak serupa tajuk lain selalu kita dengar. Oleh itu bila bercakap dia ni, kadang kita pening, tak tahu kita nak faham lagu mana ni. Aku tak boleh nak faham dah ni. Itu jadi susah sikit. Oleh itu nak faham dia tu berhajat kepada kita sabar sikit, kepada kita memikir sikit, kena pakai otak sikit, kena pakai akal sikit. Kerana maklum, ilmu usuluddin satu daripada ilmu yang menyabitkan akidah dengan dalil qat'i. Ilmu yang nak menyabitkan satu-satu perkara dengan dalil yang putus, dengan hujah yang putus. Maka hujah yang putusnya, satu Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran tu syarat-syarat dia lah. Dengan secara sepitah lalu kita tidak halus, iaitu Al-Quran yang qat'iyyud dilalah,
yang makna dia putus, tidak ihtimal mana-mana makna, satu makna saja. Hadis yang mutawatir, hadis yang qat'iyyus thubut dan qat'iyyud dilalah. Hadis yang putus sabit dia daripada Rasulullah, yang tentu daripada Rasulullah, iaitu hadis mutawatir. Dan dilalah dia pun tidak ihtimal, satu makna saja. Dan ijma' ulama, dan akal. Ilmu akidah, satu daripada ilmu yang nak menyabitkan akidah dengan dalil qat'i, satu daripada dalil qat'inya akal. Akal ni satu daripada hujjah di dalam ilmu akidah. Oleh itulah kita kena guna akli. Kalau kita tak mau guna akal, kita susah kita nak belajar ilmu akidah. Maka di sini cuba kita mari fikir sikit, kita guna akal sikit supaya kita mudah nak faham. Maknanya Allah Subhanahu wa taala wajib kita i'tikad dia tak bisu. Memang tu. Allah tak bisu. Sebab apa Allah tak bisu? Di sinilah ulama kita ahli sunnah wal jamaah, Allah tak bisu ni bukan semata dia tak bisu, kerana ada pada dia satu sifat yang gulawai bagi bisu. Kalau ternapi sifat ni, dia bisulah. Bila ada sifat ni, dia tidak bisu. Itu dikata kalam dengan makna perkata. Maksud isyarat. Jumpa kita mari sambung. Maka pasal, yakni kerana sungguh dan berlaku perkara inilah dikatakan Tuhan tak diam. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua di sini. Pada tajuk sifat kalam, iaitu satunya ada sifat kalam padanya, keduanya mesdiakan perkataan atau nak berkata, sebagaimana disorahkan dengan yang kedua di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid. Kitab Tawdihul Aqaid yang dikarang oleh Imam Abdul Rahman Al-Jaziri, tua pengarang kitab Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah. Satu kitab akidah yang pada pandangan sayanya bagi orang ahli ilmu, bagi orang nak mendalami, nak tahqiq di dalam tajuk ilmu akidah, patut benar, mesti benar dia milik dan dia baca faham, baca sehingga faham isi kandungan Tawdihul Aqaid. Sangat-sangat berharga, kitab sangat-sangat baik di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia insaf, cara dia petai masalah, dia ambil kesimpulan dengan secara insaf. Walau bagaimanapun kita kena nak faham kat sini tajuk sifat kalam. Kalau kita baca di dalam kitab ulama kita di dalam tajuk sifat kalam, kalau kita tak ada modal, tidak ada asas ni, kita nak faham payah. Tak boleh kita nak faham. Kalau kita faham silap. Di dalam akidah, di dalam kitab akidah dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal mutakallima. Cuba kita tanya diri kita, tengok kita faham macam mana.
kita selalu dengar juga hari-hari Jumaat, khatib membaca di khutbah yang kedua dia selalu baca amma ba'du, selepas daripada dia tausiah dengan takwa dan taat kepada Allah, dia kata qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia kata wa lam yazal qailan, wa lam yazal qailan, wa lam yazal mutakalliman. Kalau kita baru belajar, kalau kita tak ada asas, tak ada modal, kita faham kata lam yazal mutakalliman, sentiasa Allah bercakap. Sebab mutakalliman kalau kita balik di dalam qamah kan, takallama yatakallamu takalluman fa huwa mutakallim. Mutakallim makna yang bercakap, yang bercakap. Kalau itu lam yazal makna sentiasa, sentiasa Allah yang bercakap. Tu kita faham kata Allah berterusan bercakap, tak berhenti-henti, tidak berputus-putus. Tak faham gitu. Dan kita segera faham kalau kita tak ada asas, di dalam tajuk ni dia kata Allah bersifat dengan takallum. Takallum kita kata bersifat dengan bercakap. Itu banyak mana banyak sulit-sulit dia di dalam tajuk sifat kalam. Oleh itu maksud kata lam yazal mutakalliman bukan makna mutakalliman di situ dengan makna bercakap. Mutakalliman sebagai seperti kata kalau kita belajar sifat lain seperti kata Allahu qadir. Kalau sifat qudrat Allah qadir, qadiriyatullah. Kalau sifat ilmu alimiyah, alim. Qadir Allah yang bersifat dengan qudrah. Alim Allah bersifat dengan ilmu. Mutakallim lam yazal mutakallim ay lam yazal muttasifan bi sifatil kalam. Lam yazal muttasifan bil kalam. Mutakallim dengan mana muttasifan bil kalam. Sentiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam, bukan sentiasa bercakap. Atau kena faham kat situ. Itu kata yang tidak berputus-putus, yang selama-lamanya di sini iaitu ada sifat kalam, yakni Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah bersifat dengan sifat kalam tu tidak berputus. Sifat kalam ada pada dia tidak berputus-putus. Bukan kalam dengan mana bercakap, bukan takallum dengan mana bercakap. Takallum dengan mana ittisaf bil kalam. Tu kena tahu situ. Itu di dalam Tawdihul Aqaid. Kitab lain payah nak jumpa sebab kita tak baca. Kita jumpa kitab hak kita bacanya tak ada, tak banyak. Bila tak banyak tu kita tak jumpa. Takallum dengan mana al-ittisaf bil kalam. Bila isim fa'il dia mutakallim makna muttasif bil kalam. Allah lam yazal mutakalliman ay Allah sentiasa bercakap, Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Itu makna dia. Itulah yang tidak berputus-putus. Dengan sebab ada sifat kalam di dia itulah ulama kata lam yazal mutakalliman. Itu kesimpulan dia. Dan juga satu lagi yang tidak berputus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan cakapan yang dia nak bercakap dengan mereka yang dia kehendak. Yang Allah nak bercakap dengan para malaikat dia, dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka inni ja'ilun fil ardi khalifah, nama dia perkataan.
perkataan ini bukan Allah baru sedia, bukan Allah baru tahu, bukan Allah baru sedia nak cakap. Kata bila ada malaikat, ada satu masa, satu masa dia nak buat tak Adam, barulah dia tahu atau barulah dia susung. Kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia kata pada malaikat dia, aku nak menjadikan di bumi ini satu orang, satu khalifah. Bukan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sedia kala Allah mesediakan dia. Mana inni ja'ilun fil ardi khalifah itu Allah telah mesediakan sedia kala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ada sedia kala fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itulah yang dikata kalam nafsi. Dia kata kalam nafsi, hak kata diterjemah dengan kata perkataan yang sedia kala. Perkataan yang sedia kala, dia ada perkataan yang baru, perkataan yang sedia kala. Perkataan yang sedia kala, yang dikatakan sedia kala itulah yang dinamakan kalam nafsi, perkataan nafsi. Tapi ada dia panggil di dalam istilah ulama usuluddin, dia panggil wujuduhu al-ilmi. Ada dia yang bangsa ilmu, ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makna dia tahu sedia kala dah lafaz perkataan yang dia nak bercakap dengan siapa-siapa yang dia kandak. Kalau dia nak bercakap dengan Nabi Musa, dia tahu sedia kala dah lafaz mana, susunan macam mana. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, dia ada susunan sedia kala dah. Itu makna yang sedia kala, yang tidak berputus-putus, tak hilang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, tidak hilang pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tu huduh-huduh. Sikit-sikit boleh kita faham. Bila ada asas, penting saya nak bagi adik-adik yang baru ni, bila ada asas seperti tersebut, kita pergi baca tajuk sifat kalam di dalam bahas ulama yang panjang lebar, seperti kita pergi baca di dalam mawaqif, kita pergi baca di dalam tawdihul aqaid, kita boleh faham. Kalau tak ada asas ni, pergi baca kita memang ke happening, tak boleh nak faham. Kita faham satu yang pasti kita kena faham, takallum apa makna dia. Tu kita kena faham kat situ dulu. Yang kedua, dia panggil ada di sana takallum, ada di sana mutakallam bih. Mutakallam bih, kita kena faham hak tu. Mutakallam bih tu apa dia? Mutakallim tu apa dia? Takallum makna ittisaf bil kalam, bersifat dengan sifat kalam. Dan ada takallum dengan makna masdar, dengan makna bercakap. Dia dua, situ kena faham. Ada kala dia kata takallum dengan makna bersifat dengan sifat kalam, ada takallum dengan makna masdar, iaitu makna bercakap. Yang kedua dia panggil mutakallam bih. Mutakallam bih kalau diterjemah dengan bahasa Melayu, yang dibercakap dengan dia. Yang dibercakap dengan dia. Maksud kata mutakallam bih iaitu kalam nafsi, perkataan nafsi, kalimat an-nafsiyah, ataupun bahasa yang saya reka, cakapan dalaman. Tu yang saya reka, cara saya. Tu mutakallam bih, cakapan dalaman, perkataan yang sebelah dalam kita. Kita sebelum daripada kita nak bercakap, kalau kita nak jumpa duga, kalau kita nak jumpa dengan orang besar-besar,
kita sudah susung cakapan di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Kalau kita nak jumpa, nak soal satu-satu soalan, nak pergi kepada kuliah guru besar-besar, kita bukan bila dibuka peluang suruh soal, kita selalu soal dah. Kita susung ada 1 minggu, kita susung dah. Kita takut silap, tanya malu kat orang tengah orang ramai kan. Kita sudah susung dah nak tanya, Syekh, saya nak tanya satu soalan. Kita sudah susung dah cakapan. Maka cakapan dalaman itulah nama dia mutakallam bih. Dia panggil kalam nafsi. Tu hak kata kalam nafsi nama dia. Kalam yang dibangsa kepada zat, kalam yang dibangsa kepada dalaman dia panggil. Kalam nafsi itulah yang sedia, yang sedia kala, yang tidak hilang. Tu kata hak sentiasa. Dan juga sifat perkata itu yang sentiasa, tak hilang. Adapun bercakap, adapun berkata-kata, ini setengah ketika dia bercakap, setengah ketika dia tak bercakap, dan berputus-putus. Dia bercakap dengan Nabi Musa, dia tanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dia tanya begitu, Nabi Musa jawab. Bukan kata dia terus tak beradu seperti stesen radio gitu, bunyi tak berhenti-henti, bukan. Bercakap, dia ada berhenti seperti dia buatlah. Dia buat langit, dia buat bumi. Dia tinggal pada buat bombing, dia buat air dan umpamanya. Begitu caranya. Dan juga difahamkan dengan selatah-latah faham daripada ibarat aqaid nasafi. Adapun berkata dan perkataan itu, maka baru keduanya. Ini yang betul. Berkata yakni bercakap, diri menerbitkan kalam lafzi, diri mengeluarkan suara supaya mukhatab kita dengar, itu nama berkata. Dan perkataan ni barang yang hasil daripada berkata. Dia panggil ma hasala bil masdar. Bila kita berkata, dia hasil perkataan. Dengan kata lain, suara yang kita dengar tu, itu nama perkataan. Berkata, diri mengeluar suara. Bila mengeluar suara, keluarlah suara. Suara yang keluar daripada kita mengeluarkan dia tu nama perkataan. Kedua-dua ini maka baru kedua-duanya. Dua-dua ni baru, bukan qadim. Allah bercakap dengan malaikat, baru. Allah bercakap dengan Nabi Musa, baru. Perkataan yang malaikat dengar, baru. Perkataan yang Nabi Musa dengar, baru. Perkataan yang Nabi kita dengar, baru. Perkataan luar. Perkataan yang ada dua. Kita kena faham dari tajuk sifat kalam. Kalau tak faham ni, kita pergi baca kitab, tak faham. Perkataan yang ada dua perkataan. Perkataan dalaman yang ada di dalam hati, yang ada di dalam kepala, yang ada dalam tubuh kita, yang kita duk susung sebelum daripada kita nak mengeluar, kita susung dulu. Itu nama dia perkataan dalaman yang saya reka istilah tu. Di dalam kitab Usuluddin itu dia panggil kalimat nafsiyah ataupun kalam nafsi. Yang kedua, perkataan yang didengar, yang di luar ni. Perkataan yang di luar ni di dalam kitab Usuluddin nama kalam lafzi ataupun dia panggil al-lafzi, al-lafzu, lafaz tu. Bahasa Melayu dikatakan diterjemah dengan kata perkataan. Bila kata perkataan, bila itlaq kena kepada perkataan luaran, perkataan yang di luar kalam lafzi. Maka kedua-dua ni baru. Inilah yang duk khilaf. Yang duk khilaf di antara yang jadi tajuk, jadi isu besar, jadi fitnah besar di masa Imam Ahmad, di masa Imam Al-Bukhari, di masa Imam Muslim dan guru dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhali,
Jadi tajuk isu baru qadim kalamullah. Baru qadim Al-Quran. Tajuknya, isunya kita baca Al-Quran, bunyi terbit daripada kita, suara kita. Adakah itu baru atau qadim? Baca kita baca Al-Quran baru qadim. Suara kita bunyi baru qadim. Sini jadi isu besar. Satu grup, satu kumpulan, dia kata tak boleh kata baru, kerana Al-Quran kalamullah. Kalamullah tak boleh kata baru, kena kata qadim. Tu satu grup. Grup Tok Guru bagi Imam Bukhari, dan grup Imam Ahmad, dan grup tu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Grup dia Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Karabisi, Imam Abdullah ibn Kullab. Grup ni dia kata kalam Allah, Quran dengan mana kita berlafaz dengan Al-Quran, Quran dengan mana suara kita itu ialah baharu. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tajuk besar, tajuk sehingga guru Imam Bukhari larang semua orang belajar dengan Imam Bukhari. Larang orang mengaji dengan Imam Muslim, tak boleh. Jadi tajuk isu besar situ. Itu saya nak sentuh sepitah lalulah kat itu. Kalau nak tahu lebih lanjut, bacalah kitab yang ditulis Al-Muhaddis yang besar, Imam Al-Alim Al-Allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia tulis satu tajuk masalah khalqil Quran, masalah makhluk Al-Quran. Memang hak ni baru. Berkata-kata Allah baru, perkataan Allah baru. Bila berkata Allah baru, perkataan Allah baru, berkata kita lebih lagi lah baru. Sebab kita sendiri dah baru. Lepas tu kita berkata baru ke tak? Kita baca Quran baru ke qadim? Tentu baru. Oleh kerana demikianlah Imam Az-Zahabi, anak murid Ibn Taymiyah, dia kata di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia kata la raiba, tidak ada jenis syak, tidak syak, tidak ada keraguan daripada tidak syak sesungguhnya barang yang mengata akan dia, yang mereka kata akan dia oleh Imam Karabisi, daripada masalah lafzi, masalah berlafaz dengan Quran, masalah baca Al-Quran, ialah betul hak Imam Karabisi. Imam Karabisi dia kawan baik dengan Imam Ahmad, tapi bila ada pertikaian di antara kedua pada masalah Quran makhluk bukan makhluk, jadi perseteruan yang besar di antara dua tu. Sebab tu Imam Bukhari dia jawab, bila disoal dia di majlis yang besar, buat sambutan dia di Naisabur sekali dengan guru-guru dia, ditanya tentang Al-Quran makhluk ke bukan makhluk, dia jawab kata berlafaz usaha hamba adalah makhluk, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dia jawab dengan cara ilmiah, dengan cara halus. Dia kata kasbul abdi makhluk, wal Quranu kalamullah ghairu makhluk. Dia jawab halus cara Imam Bukhari jawab, iaitu kasbul abdi, usaha hamba, iaitu baca kita Quran. Lepas tu suara yang kita baca Quran itu baru makhluk. Wal Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah. Kalamullah tu Imam Bukhari buat mari sebagai bukan i'rab jadi khabar. Kalau kita i'rab jadi khabar, dia jadi keliru. Wal Quran
Quran. Quran ni dia boleh jadi Quran hak kita baca. Imam Bukhari kata wal Quran, murad dengan Al-Quran kalamullah. Kalamullah itu panggil atas tafsir. Tafsir bagi Quran. Quran dengan makna kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah iaitu kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan makhluk. Itu tajuknya. Tapi saya suka kata yang mendengar tu tak berapa faham lagi. Tak berapa sebab dia tak jinak lagi, liar lagi. Boleh 10 kali baru dia jinak. Benar telia kita gosok hari-hari gosok belakang dia baru dia jinak. Ni kita mari 4 bulan 4 tahun mari gosok sekali. Oh dia liar. Liar. Kena faham kat situ. Cakapan ulama satu lagi kita kena faham. Kita pergi baca dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kita pergi baca dalam kitab Mas'alatul Khalqi bagi kitab Khalqi Af'alil Ibad bagi Imam Bukhari. Bila dia kata wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Kadang kita faham bermula Quran ialah kalamullah. Kita faham lagu tu. Tak betul kita faham gitu. Kerana itu bukan murad Bukhari. Kita erat jadi mubtada khabar. Tak boleh. Kerana kalau dia nak hukumnya Al-Quran ni dia ada banyak makna. Ada Quran dengan makna kalam lafzi, Al-Quran dengan makna lafaz baca kita, suara kita hak kita baca Quran. Al-Quran yang ditulis di kertas seperti di dalam Quran ni kok tiang tu ya panggil Quran juga. Maka banyak Quran. Bila banyak begitu hak nak kata ghairu makhluk kena satu saja, Al-Quran kalamullah. Quran yang dipanggil kalamullah tu hak tu baru bukan makhluk. Tu kita kena faham kat situ. Kalau tajuk ni sudah jadi putus. Kalau ada lagi kita duk tak faham kata Quran ni makhluk ke bukan makhluk, kita tak faham betul-betul tu. Tajuk ni sudah jelas dah. Mana? Quran yang duduk di Lauh Mahfuz baru, Quran yang duduk di kertas baru. Quran yang duduk di kertas, yang duduk di Lauh Mahfuz ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mesediakan sedia kala nak buat turun Quran seperti bentuk ning lah. Itu dia panggil Quran tu lah hak kata qadim. Quran dengan mana kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau pitah lalu lebih kurang. Berkata Allah baru, berkata kita memang sangat baru. Perkataan Allah Subhanahu wa taala baru, perkataan kita memang sangat baru. Walau kita baca Al-Quran sekalipun. Kita baca Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca begitu. Suara saya tadi baru ke qadim? Baru. Tapi suara saya baca Al-Quran, baca kalamullah. Walaupun saya baca kalamullah, suara memang tetap tak jadi suara saya. Tentulah baru. Begitu. Cumanya Al-Quran yang baru ni panggil kalamullah dengan mana susunan ini bukan susunan Jibril. Susunan ni bukan susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan susunan siapa-siapa pun daripada makhluk. Itu dikatakan kalamullah. Yang saya baca bukan saya reka, bukan siapa reka. Ini adalah daripada Allah. Itu kata Al-Quran tu kalamullah. Macam kita bawa lagu Cik Mek Molek tu lah. Cik Mek Molek bukan perkataan kita, perkataan Daud Kilau, bukan perkataan kita. Kita kata hitam manis pandang tak jemu misalnya. Suara tu memanglah suara saya, tapi hakikat susunan hitam manis tu siapa? Ahli penyanyi yang saya tak kenal.
Begitu. Bila kita baca qul huwallah, kita baca kalamullah. Suara yang keluar ni suara kita. Memang makhluk. Suara kita makhluk Allah. Allah buat suara kita. Kita baca kalamullah. Begitu fahamnya. Dan adalah berkata-kata itu daripada umur i'tibariyah. Berkata amrun i'tibari sebagaimana yang kita cerita tadi. Yakni perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara yang ada. Bukan perkara ada. Kerana nama bagi tanya soal atau puji atau maki dan sebagainya. Dan perkataan itu, perkataan yang luaran ni, hadap di luar ni, suara yang kita dengar tu, nama arad yang ada ia pada hawa. Nama arad, satu benda duduk di udara, perkara lekat di udara atau sebagainya, duduk di angin. Inilah yang bahasa huruf suara. Inilah yang panggil huruf suara. Hak huruf suara tu iaitu kalam lafzi atau perkataan. Adapun kalam yang ada pada zat yang gulawai dia bisuh, itu bukan huruf suara. Kalam yang humi itu kata perkata, kalam hak hujung nama perkataan. Habis kat situ. Nak langkah sikit. Kita mari kepada bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar. 25 halaman 25. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar. Dan begitu juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar pada malam Mi'raj. Kita telah maklum bahwasanya Allah cerita di dalam Al-Quran, dia bercakap dengan Nabi Musa, dia bercakap dengan dia bercakap dengan malaikat. Dan sabit di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj, khususnya tentang berkenaan dengan penerimaan sembahyang 5 waktu. Itu Allah khitab kepada Nabi terus. Maka yang Nabi dengar, yang Nabi Musa dengar tu kalam mana? Berkata Asy'ari bahwasanya sifat kalam itu harus bahawa didengarkan dia. Sifat kalam nafsi. Maksud sifat kalam iaitu kalam nafsi harus didengar, boleh didengar. Kerana bahwasanya ia ada. Tiap-tiap perkara ada, boleh didengar. Maka Nabi Musa sungguhnya Tuhan menjadikan padanya akan kekuatan, akan sifat upaya, sifat tenaga yang dengan dia dengan kekuatan mendengar ia akan kalamnya Ta'ala yang qadim, yang bukan bangsa huruf suara itu. Itu kata Asy'ari. Nabi Musa dengar kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan huruf, bukan suara. Itu kata Asy'ari. Boleh dengar ke benda bukan huruf, bukan suara? Dia kata benda tu boleh dengar. Tak boleh dengar ni kerana biasa, kerana adat. Dengan menyalahi adat boleh didengar dengan bahawa Allah menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan, menjadi tenaga yang kuat yang boleh nak dengar kalam tu. Itu kata Asy'ari. Dan berkata Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq Ispiraini daripada alim ulama ahli sunnah bahawasanya mendengar akan kalamnya Ta'ala yang qadim itu tertegah ia, tak boleh. Kalam yang bukan huruf suara tak boleh dengar. Bahkan khilaf tentang muta'allaq bagi sifat sama. Bukan sifat sama kita saja, sifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar di dalam sifat sama bukan? Apa perkara yang dia dengar? Hak masyhur yang kita ada belajar, Allah dengar semua perkara sekalian perkara yang ada. Muta'allaq dia benda ada, tiap-tiap benda ada dia dengar walau bukan suara pun.
Tetapi Abu Mansur Al-Maturidi dia kata muta'allaq bagi samuk ataupun samuk bertakluk dengan masmu'at, dengan perkara yang jenis didengar, iaitu dengan suara. Hak bukan suara, bukan jenis didengar. Zat tak boleh didengar, kayu tak boleh didengar, batu tak, bukan jenis didengar, dia dengarnya jenis suara. Oleh itu bila dah kata kalam nafsi ni bukan jenis suara, tak boleh didengar lah, tak boleh didengar. Oleh itu dia berpendapat dan bahwasanya yang didengar itu ialah beberapa lafaz huruf suara yang menunjuk ia lafaz huruf suara di atas ada kalam yang qadim itu. Maka inilah yang Nabi Musa mendengar itu, dan iaitu yakni beberapa lafaz itu makhluk bagi Allah Ta'ala dengan ittifaq segala mazhab. Maksud ittifaq segala mazhab, mazhab ahli sunnah dan mazhab mu'tazilah. Adapun mazhab mujassimah dia tak kata makhluk, kena istisna juga. Orang salafi, orang wahabi, dia tak kata makhluk sifat kalam Allah, walau kalam lafzi pun. Quran tak boleh kata makhluk semata-mata. Kita baca Quran, suara kita bunyi Quran, tak boleh kata makhluk. Sehingga setengah dia melampau, kertas kulit yang buat buku Quran tu pun tak boleh kata makhluk, kena kata qadim juga. Siapa nak ikut orang tak ada akal, boleh ikutlah. Orang hak kata kulit Quran tu bukan makhluk, siapa ikut tu ikut orang tak ada akal nama dia. Orang ada akal boleh kan nak kata kulit Quran ni bukan makhluk? Sedia kala ini perkara yang baru. Oleh itulah kata tidak dikira orang yang kata kulit Quran ataupun suara yang kita dengar tu kata bukan makhluk, itu tak dikira. Bila tidak dikira, kesemua mazhab kata makhluk. Kalam lafzi, suara yang didengar ialah makhluk. Dan perkataan yang akhir ini, yakni perkataan Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq, inilah yang terlebih hampir pada fikiran akal. Intaha tawdihul aqaid. Bahkan ini yang dikuat oleh dalil, kerana dalil banyak sangat, berpuluh-puluh dalil yang menunjuk di atas Nabi kita Nabi Musa dengar kalam lafzi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila banyak tak mungkin nak takwil ke semua dalil. Kalau satu ya boleh nak takwil, kalau siapa berpuluh-puluh ni nak takwil tak boleh dah. Oleh itu yang mu'tamad, yang lebih betul, bahawasanya yang didengar oleh Nabi Musa dan didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah kalam lafzi, huruf suara yang Allah buat, bui Nabi kita dengar, bui Nabi Musa dengar. Itu pendapat Abu Mansur Maturidi. Pendapat Asy'ari itu bina di atas harus saja, boleh saja. Adapun yang didengar tak boleh dengar. Kira kata boleh, yang didengar tak berlaku. Tak berlaku dengar kalam nafsi, tak boleh didengar. Dan mentahqiqkan perkataan yang akhir ini oleh pengarang kitab Tahzibul Kalam. Dia kata inilah kalam muhaqqaq, kalam yang kejap, yang sabit dengan dalil, yang betul dengan dalil. Dan memanjang ia akan perkataan pada bahasan ini. Dia bercakap di sana di dalam kitab Tahzibul Kalam dengan cara lanjut, dengan cara panjang lebar. Maknanya siapa nak tengok tajuk kalam dengan cara luas, bacalah di dalam kitab Tahzibul Kalam dan di dalam kitab Tawdihul Aqaid. InsyaAllah kalau kita ada asas seperti yang dikata tu, kita baca bolehlah faham 70-80%. Kalau tak boleh faham 100% pun kita boleh faham dah. Kalau tak ada asas yang tersebut, kita nak baca boleh ke tak 50%. 50% kita nak baca tak berapa boleh sapa, tak boleh nak faham. Bahasan sifat takwin. Di antara sifat
yang khilaf di antara Abul Hasan Asy'ari dengan Maturidi. Abul Hasan Asy'ari dia tidak menyabitkan sifat takwin. Saya ambil kesimpulan, sifat takwin ialah ibarat daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Takwin ialah kena kepada hakikatnya, kena pada Allah mengadakan alam, Allah meniadakan alam, Allah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Itu ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrat. Sebab takwin makna mengada. Bila mengada ni ialah buat perkara yang tak ada beri ada, dia panggil tu takwin. Benda hak ada dia buat beri tak ada, dia panggil takwin. Oleh itu bukanlah sifat ma'ani, itu ialah amrun i'tibari, itu ialah ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Adapun di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, bila takwin ini satu daripada sifat ma'ani, satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sedia. Dengan mana satu sifat yang Allah kuasa dengan dia, yang Allah boleh dengan dia nak mengadakan alam, boleh nak meniadakan alam, nak mengadakan mungkin, nak meniadakan mungkin. Itu makna di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kesimpulan dia. Kita mari kepada bahasan sifat maknawiyah. Halaman 26. Bahasan sifat maknawiyah. Itu baca yang betul. Setengah orang Melayu dia baca sifat maknuyah. Sifat maknuyah tu tak betul lah. Sifat maknawiyah, sebab ya pada maknawiyah tu ya nisbah. Nisbah pada maknan, bila masuk ya nisbah kata maknawiyah. Seperti orang Arab dia nak kata orang negeri Malaysia ni, dia kata Malizi, orang yang bangsa Malaysia. Dia kata Malizi, ia masuk ya tasdid. Kalau orang Kedah dia kata Qadahi. Dia kata Qadahi, ada ya gitu, Al-Qadahiyu. Ini maknan, dia kata maknawi, sifat yang bangsa ma'ani. Sifat bangsa ma'ani. Kita belajar di dalam sifat 20 ada 7 dinama sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, nama sifat ma'ani. Sifat maknawiyah. Apa dia sifat maknawiyah? Iaitu ibarat daripada nama bagi ada sifat ma'ani pada zatnya ta'ala, di sisi satu kul, di sisi satu pendapat. Ini kul yang mu'tamad dan kul yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang betul. Makna sifat maknawiyah, makna kaunuhu qadiran tu apa dia? Makna kaunuhu qadiran, makna hakikat dia tu apa dia? Hakikat dia iaitu diri ada kudrat pada zat. Bila ada kudrat pada zat itu diibarat dengan kata kaunuhu qadiran, keadaannya yang bersifat dengan kudrat. Sebab tu terjemah yang lebih tepat, terjemah yang boleh faham maksud ulama, yang menerangkan murad ulama, iaitu kaunuhu qadiran. Jangan kita terjemah keadaannya Allah yang kuasa. Tu tak tepat, jauh. Kita faham lain. Faham kita tu betul. Allah, keadaan Allah yang kuasa itu tak salah i'tikad kita. Tapi salah di dalam murad ulama. Murad ulama kaunuhu qadiran, bukan dia nak royak kata Allah yang kuasa. Dia nak ceritanya yang kita kena i'tikad, yang kita kena percaya kata Allah bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan perkuasa. Itu kaunuhu qadiran.
Allah bersifat dengan perkuasa, keadaannya yang bersifat dengan perkuasa. Itu yang terjemah seperti itu menerangkan murad ulama, menerangkan tujuan ulama. Itu terjemah yang saya yang saya reka lah. Maka bahasa tu nak terjemah mengikut tempat, mengikut keadaan masing-masing. Kalau kat sini nak terjemah macam mana pun boleh, tapi kita faham dulu maksud dia. Maksud kaunuhu qadiran tu apa dia? Maksudnya ada qudrat pada zat. Tak payah. Contohnya begini. Kita ada penyakut baju ataupun paku. Kalau orang tak maju, dia paku kat dinding satu paku, kan? Kemudian dia ambil baju sakut kat paku tu. Ambil baju sakut kat paku. Paku satu perkara, baju satu perkara. Kita faham suku-suku tu. Kemudian bila kita ambil baju sakut kat paku, kita faham satu perkara. Apa? Lekat baju kat paku, terlekat baju kat paku tu, tergantung baju, keadaan baju itu tergantung terlekat di paku. Itu makna keadaan. Perkara yang ketiga ada tak? Selain daripada paku dengan baju, tak ada. Dua yang ada, paku dan baju. Yang ketiganya kita faham saja lekat baju di paku. Itu kata ibarat daripada ada ma'ani pada zat, ada qudrat pada zat. Diri ada qudrat pada zat, itulah nama sifat ma'nawiyah. Itulah kata kaunuhu qadiran, dan yang lain kiaslah. Dan ibarat daripada satu kelakuan yang antara ada dan tiada, yang melekatkan sifat ma'ani dengan zatnya ta'ala di sisi satu qul. Ini qul yang dhaif, qul yang marjuh, yang dhaif, sangat-sangat tak boleh kita pakai di dalam ilmu akidah. Iaitu sifat maknawiyah ini satu sifat yang bukan ada dan bukan tak ada. Iaitu dia panggil hal. Baju ada, paku ada. Lekat baju kat paku tu bukan ada, bukan tak ada. Maknanya ada satu perkara yang ketiga. Satu perkara ni bukan ada, bukan tak ada. Itu dia panggil hal. Itu qul yang dhaif nama dia. Kerana perkara ni tak ada dua je, perkara ada dengan tak ada. Qul ni dia menyabit satu perkara bukan ada, bukan tak ada. Kalau kita buang baju, cabut, tanggalkan baju daripada paku, tak ada. Baju duduk kat tubuh kita, hak ada kita dengan baju. Adapun kita bersepakai dengan baju, itu amrun i'tibari, itu hak muktamad. Tak ada perkara yang ketiga. Mengikut kul yang kedua ni ada perkara yang ketiga. Perkara tiga ni bukan ada, bukan tak ada. Itu nama dia hal, nama dia. Boleh faham? Cumanya yang kena komen sikitnya, tetap dia kata satu kelakuan yang ada, yang antara ada dan tiada, yang melekatkan sifat ma'ani di situ. Barangkalinya dengan saya duk tengok, duk tatap, duk mutalaah kitab-kitab ulama, di situ sepatut dibuat, sepatut tak disebutlah. Sebab apa? Sebabnya hal ni bukan satu perkara yang melekat. Hal ialah perkara yang antara ada dan tiada. Bukan dia menjuru menghubungkan antara sifat dengan zat, bukan. Makna dia ni ialah perkara yang bukan ada, bukan tak ada saja. Bandingnya seperti bulat buah bola, bulat timung.
kepak tiang ni ada tiap 4 persegi. 4 persegi dia tu dia panggil hal, satu keadaan. Kalau macam ni dia panggil bulat, macam ni dia panggil kepak, macam ni dia panggil panjang, macam ni dia panggil pendek. Panjang pendek itu dia panggil hal, satu keadaan saja, satu kira-kira aja. Tapi mengikut orang yang kata hal, mereka kata hal bukan ada, bukan tak ada. Mengikut hak muktamad itu amrun i'tibari, bukan perkara yang menghubungkan dah, bukan perkara yang juga menghubung. Bila ada zat, sifat ada pada zat, garam zat, masim ada pada garam. Masim tu sifat, dia ada pada garam. Bila ada masim pada garam tu dia panggil satu kelakuan. Satu kelakuan. Kelakuan ni bukan ada, bukan tak ada. Hak muktamad tak ada betul-betul, faham saja ada garam, ada masim kat garam. Itu aja. Bukan kata ada satu alat yang melekatkan masim kat garam, bukan, tak ada. Hal ni ialah diri kelakuan, keadaan. Bukan kita duduk, satu keadaan. Bila kita bangun berdiri, satu keadaan. Bila kita tidur, satu keadaan. Itu yang panggil tu hal. Keadaan ni ada ke tak ada? Hak muktamad keadaan itu amrun i'tibari. Dan maka di atas kul yang pertama itu kenakan umur i'tibariyah, dan atas kul yang kedua itu kenakan ahwal, dan yang rajah yakni yang kuat itu ialah kul yang pertama, iaitu kul yang mengatakan sifat ma'nawiyah kena pada umur i'tibariyah. Oleh itulah kita boleh ambil kesimpulan sifat ma'nawiyah ialah ibarat daripada ada sifat ma'ani pada zat, ataupun dengan kata lain ibarat daripada bersifat zat dengan ma'ani. Diri bersifat zat dengan ma'ani itu nama dia ma'nawiyah. Diri ittisaful zat, ittisafullah bil ma'ani. Kaunuhu qadiran, diri ada qudrat pada zat, ataupun diri bersifat zat dengan qudrat. Itu dia panggil ma'nawiyah. Qudrat di situ makna apa? Qudrat di situ dengan makna perkuasa, bukan qudrat dengan makna kuasa. Ilmu kaunuhu aliman, keadaan Allah yang bersifat dengan pengetahuan, bukan keadaan Allah yang mengetahui. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang bercakap, dah keadaan Allah yang bersifat dengan sifat kalam. Kalau terjemah kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang bercakap-cakap, tak betul. Tak betul. Kena kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah yang bersifat dengan sifat kalam. Itu baru betul. Tapi tak faham. Betul tak faham. Yang faham tak betul. Nak buat macam mana? Yang kita faham tak betul, yang betul tak faham. Nak kenanya kena belajar faham. Tu baru faham. Nampaknya tak boleh langkah dah lah. Masa tu sudah sampai. Biasanya kita guna masa tu 3 jam. Lepas ni kita nak guna masa sikit ni tak boleh. Tak boleh khatam jugalah. Kalau nak khatam juga bolehlah, kita mari baca hak akhir lah. Kita khatam, kita baca pada muka 32. Tu khatam selalu kat situ. Kita baca wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Khatam dah ada. Mudah-mudahannya apa yang saya sampai sikit sebanyak tu, minta Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat, bagi faedah kepada saya sendiri dan kepada para hadirin hadirat, dan sekiranya yang saya sebut, yang saya sampai tu menjadi keliru
menjadi ganggu, itu adalah dari ataupun tak dapat dipaham, itu daripada kelemahan saya dan silap saya. Dan walau bagaimanapun sama-sama kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampun segala kesilapan dan kesalahan kita, dan minta Allah ajar apa yang kita jahil, dan minta Allah beri ingat apa yang kita diterlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikal mu'minin al-mukhlisin waj'alna minal mahbubina fi qulubil mu'minin waj'alna minal faizina fid darain amin ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.